Desas-desus bakal berlaku rombakan kabinet semakin kuat kedengaran. Siapakah yang bakal digugurkan? Siapakah yang bakal digantikan? Siapakah yang bakal menggantikan? Dan yang paling penting sekali, kenapa rombakan kabinet ini hendak dilakukan sekarang? Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Desas-desus Perdana Menteri bakal melakukan rombakan kabinet dalam masa yang terdekat ini semakin lama semakin kuat kedengaran. Dan benda ini bukan tidak pernah berlaku. Benda ini banyak kali juga berlaku ketika era Perdana Menteri yang terdahulu. Tetapi biasanya rombakan kabinet ini biasanya kecil-kecilan lah dilakukan selepas mungkin 2 ataupun 3 tahun pentadbiran kerajaan itu. Tetapi sekarang ini belum sampai setahun lagi. Baru 10 bulan lebih. Jadi benda ini jikalau berlakulah rombakan kabinet sekarang, maka berkemungkinan besar ini mencatatkan rekod rombakan kabinet yang terpantas dalam sejarah mandat mana-mana kerajaan di dalam negara kita ini. Dan mengapakah rombakan kabinet itu perlu dilakukan? Yang pertamanya yang obvious, kita dapat lihat prestasi negara kita ini dari segi ekonomi, dari segi kewangan dan macam-macam lagi tidak begitu cantik, bahkan boleh kita katakan sebagai mendukacitakan. Kita punya FDI pun merudum, kita punya pelaburan asing pun merudum, kita punya equity asyik kena jual, kita punya GDNK pun menguncup gila-gila dan macam-macam lagi perkara. Termasuklah yang terkini, nilai ringgit kita berbanding US dollar adalah RM4.71 untuk setiap $1 Amerika. Dan benda ini memang kalau ikutkan sangat-sangat merisaukan. Bahkan kita dapat lihat ramai sekali pelabur dan juga pihak-pihak bank telah menyatakan betapa kerajaan ini tidak begitu berfungsi dengan baik secara asasnya. Jikalau anda selalu menonton video-video saya yang terdahulu, termasuklah video rakan-rakan saya yang membincangkan tentang keadaan ekonomi dan kewangan negara kita ini, anda mungkin dapat catch up apa yang saya katakan ini. Tetapi saya ada satu lagi teori. Ini sekadar teori Memandangkan sekarang ini, keadaan kerajaan sebenarnya tidaklah sekukuh mana. Ianya agak rapuh kalau ikutkan. Yalah, mereka ini bukanlah bergabung di bawah satu, orang kata apa, pakatan yang benar-benar solid. Contohnya Pakatan Harapan, solid 3 parti. Ataupun Barisan Nasional, solid beberapa parti dalam tu. Tetapi mereka ini ibarat pihak A bergabung dengan pihak B, bergabung dengan pihak C, membentuk satu kerajaan campuran. Dan kesatuan ini sebenarnya tidaklah sekuat mana. Berlawanan dengan apa yang mereka cuba hendak beritahu anda, menanamkan naratif konon-kononnya kerajaan perpaduan ini stabil. Kerajaan ini sebenarnya tidak begitu stabil. Tetapi mungkinlah untuk memastikan kestabilan tersebut memang benar-benar utuh, maka mungkin Perdana Menteri terpaksa melakukan rombakan kabinet ini dengan memberikan jawatan-jawatan tertentu kepada parti-parti yang bergabung. Contohnya memberikan banyak kursi kepada UMNO ke, ataupun banyak kursi kepada Parti Sabah Sarawak ke. Ini sekadar teori. Bukan tuduhan, bukan apa, sekadar teori politik. Dan benda ini dikuatkan lagi, tuan-tuan sekalian, dengan kenyataan oleh Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO. Tiba-tiba saja, tak ada angin, tak ada ribut, dia keluarkan kenyataan, UMNO nak tengok dulu. PRU16 nanti kita bergerak solo ataupun akan berkawan macam sekarang. Seolah-olah macam nak bagi satu warning kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan gugurkan menteri-menteri UMNO, tambahkan lagi menteri, kalau tak kita mungkin tidak akan berkawan. Tapi itu kita akan bincang pada masa yang akan datang, insya-Allah, kalau diberikan kesempatan. Sekarang ini kita nak berbicara, tuan-tuan dan sekalian, tentang manakah kementerian-kementerian yang sepatutnya menyaksikan perubahan ketua, perubahan menterinya. Kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan sekalian, saya rasa semua kementerian tu kena tukar. Sebab mereka semua tak perform. Masalahnya mereka semua tidak perform. Tetapi nak kata macam tu macam kurang adil. Sebab kita ada tengok juga beberapa kementerian yang buat kerja mereka dengan agak okey. Cumanya kementerian-kementerian yang vital, nampak sangat mereka tak perform. Tetapi sekadar untuk konten video ini, ada beberapa menteri yang saya rasa patut digantikan. Yang pertamanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim seharusnya melepaskan jawatan Menteri Kewangan dan diberikan kepada orang lain. Supaya kita ada Menteri Kewangan full time. Tetapi sekiranya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu untuk melepaskan jawatan Menteri Kewangan tersebut, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim perlulah melantik Menteri Kewangan yang kedua. Kurangkan jawatan Timbalan Menteri Kewangan, lantik seorang lagi Menteri Kewangan kedua yang berfungsi membantu Menteri Kewangan yang pertama, terutamanya jika Menteri Kewangan pertama itu adalah orang yang sama dengan Perdana Menteri. Tak adalah jadi macam sekarang. Perdana Menteri bawa Menteri Kewangan jalan-jalan, sudahnya tidak ada Menteri Kewangan yang tinggal dekat dalam ofis untuk memastikan projek itu, projek ini sebagainya dapat diluluskan. Itu yang menjadi keluhan kepada ramai pihak pada ketika ini.
Dan saya rasa mungkin Datuk Johari Ghani boleh dipertimbangkan untuk jawatan tersebut sebab beliau pernah menjawat jawatan itu ketika era pentadbiran Najib Razak. Yang keduanya, saya merasakan yang kerajaan patut menukarkan Rafizi Ramli daripada jawatan Menteri Ekonomi ini. Sebab kita dapat lihat Rafizi ini bukanlah seorang yang strong dalam bab economics. Beliau memang chartered accountant, tidak dinafikan beliau pandai. Tetapi mungkin beliau tidak begitu sesuai seperti kata Nazri Hamdan untuk menjawat jawatan Menteri Ekonomi sebab beliau bukan background economics. Dan kerana itulah kita dapat lihat Rafizi seolah-olah macam agak keliru. Apakah sebenarnya job scope beliau? Kadang-kadang kita lihat beliau macam terambil job scope Menteri Kewangan. Kadang-kadang kita lihat beliau macam terambil job scope Kementerian Kos Sara Hidup. Dan banyak lagi benda yang kita rasa macam agak cacah merbah. Jadi mungkinlah untuk jawatan Menteri Ekonomi ini bolehlah dilantik mana-mana MP dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini sesiapa yang mempunyai latar belakang ekonomi yang sangat-sangat bagus. Yang ketiganya, ini yang paling penting juga. Tolong gugurkan Fahmi Fadil daripada jawatan Menteri Komunikasi dan Digital. Sebab sehingga ke saat ini, tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya tak nampak apa sebenarnya yang telah dibawa oleh Fahmi Fadil, terutamanya untuk melestarikan dunia komunikasi dan digital dekat negara kita ini. Masalah internet masih lagi berlangsung, masih lagi berlaku. Dan kejatuhan harga perkhidmatan internet ini pula bukan disebabkan oleh inisiatif beliau, tetapi disebabkan oleh rakyat sekarang ini tidak ada kuasa membeli yang kuat. Kerana itulah harga perkhidmatan internet dekat negara kita ini menurun. Bukan disebabkan oleh inisiatif beliau. Tetapi macam saya katakan tadi, rakyat tak ada duit nak melanggan internet itu dan ini dan sebagainya. Dan seperti mana kita lihat, Fahmi Fadil ini lebih cenderung untuk menjalankan tugas-tugas penguatkuasaan internet masalahnya. Nak menjadi cyber cop. Sampai ditegur oleh wartawan-wartawan kanan betapa SKMM yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital jangan jadi Big Brother. Dan macam-macam lagi rungutan. Termasuklah tindakan seolah-olah macam hendak menguasai social media dekat negara kita ini. Dan yelah, kita nak cerita panjang sangat. Dalam ringkas katanya, gantikan Fahmi Fadil kepada orang yang lebih faham tentang selok-belok penerangan dekat negara kita ini. Yang keempat, tolong gantikan Mat Sabu selaku Menteri Keterjaminan Makanan. Yang ini straightforward, beliau dilihat sangat gagal menjalankan tugas beliau dengan baik sehinggalah ke hari ini. Kita ada masalah keterjaminan makanan yang boleh katakan meruncing pada ketika ini, terutamanya bekalan beras. Dan sekarang ini pun gula dah mula bermasalah. Lepas ini tepung pula bermasalah dan macam-macam lagi. Benda ini kita dah suarakan sekian lama. Betapa Mat Sabu sebenarnya kurang sesuai untuk menjadi seorang menteri yang memegang satu kementerian yang begitu penting. Tetapi nak buat macam mana? Beliau adalah presiden parti kan? Jadi terpaksalah alokasikan satu kementerian yang agak penting untuk presiden parti. Takkanlah presiden parti nak lantik sebagai menteri wanita. Akut masalahnya ya tak? Yang kelimanya, mungkin kita boleh tukarkan Ngakor Meng selaku Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebab sampai ke hari ini, kita masih lagi tidak dapat melihat apakah idea-idea yang baik daripada Ngakor Meng dalam mengatasi beberapa masalah yang utama seperti masalah harga rumah yang masih lagi mampu tengok, bukan mampu milik. Yang keduanya masalah rumah-rumah yang terbengkalai, pembinaan yang tersangkut dan sebagainya. Yang ketiganya masalah berkaitan dengan lambakan rumah yang tidak terjual. Dan pelbagai lagi. Termasuklah isu-isu PBT dan pelbagai lagi perkara yang sebenarnya sangat-sangat meruncing. Yang kita lihat Ngakor Meng masih lagi gagal untuk tackle dengan sebaik-baiknya. Yang kita nampak benda obvious berlaku pada ketika ini ialah pemberian geran secara kekal kepada penduduk-penduduk seperti di Sipitaling dan sebagainya. Benda itu yang kita nampak. Tapi bab-bab berkenaan dengan perumahan rakyat dan sebagainya, benda itu masih lagi belum ada cadangan yang benar-benar konkret. Tidak ada sebarang usaha untuk memastikan rakyat dapat memiliki rumah dan sebagainya. Dan ada beberapa kementerian lagi lah yang saya rasa memang patut ditukarkan seperti Menteri Belia dan Sukan yang menyaksikan prestasi sukan kita sangat-sangat hambar terutamanya ketika Sukan C baru-baru ini. Dan juga mungkin Menteri Kesihatan mungkin juga patut dikonsiderkan untuk ditukar. Sebenarnya banyaklah. Banyak kementerian sebenarnya yang saya rasa patut ditukarkan. Sebab tu saya kata tadi, kalau tanya saya, tukar semua sekali masalahnya. Kalau tukar kerajaan terus, tapi kalau tukar kerajaan terus, nanti orang kata saya tebuk atap. Jadi kita cuma gariskan beberapa kementerian yang saya rasa vital untuk ditukarkan. Tetapi itulah, benda ini sekadar cetusan rasa saya dan hasil perbincangan saya dengan beberapa rakan-rakan. Apa pandangan anda? Kementerian mana yang sepatutnya ditukar? Kementerian mana yang sepatutnya menyaksikan pergantian menteri? Dan rasa-rasa anda, kementerian mana yang perform dan menterinya boleh kekal di situ untuk terus berkhidmat sehinggalah tamat tempoh Kerajaan Perpaduan Madani ini nanti? Tuliskan dekat ruangan chat.